Assalamualaikum, salam bahagia saudara-saudari, para penonton yang beriman sekalian. Dalam semangat pagi pada kali ini, saya akan memperkatakan hukum kibar bendera putih dianggap haram oleh setengah ustaz politik, dan ini dalam konteks Malaysia lah. Dan saya sini akan memberi pandangan sebagai memberi semangat kepada kita semua, motivasi kepada kita semua termasuk saya sendiri memahami hukum politik, dan untuk nak membezakan di antara hukum politik dengan hukum agama ataupun hukum agama yang dipolitikkan. Dan saya tidak akan menyentuh soal politik, tapi akan bercakap dari sudut agama. Kita sebagai orang yang ada agama, sebagai seorang Muslim, macam mana kita mau berhadapan dengan banyak usaha sekarang ini mempergunakan agama untuk kepentingan dan untuk politik. Ya, dalam soal kibar bendera dalam konteks Malaysia, yang sekarang ini berlaku dalam konteks Malaysia, ya, kita faham bagi mereka yang mengibar bendera, dan kita faham juga bagi mereka yang menentang pengibaran bendera, kerana mereka ada matlamat politik masing-masing. Yang kibar bendera pun ada juga di kalangan mereka yang tidak setuju dengan kerajaan, tetapi minta supaya kalau tidak setuju atau tidak setuju dengan perkara ini, janganlah memperalatkan agama. Dan kebetulan orang yang mengatakan kibar bendera itu salah dari segi hukum agama, kerana orang Islam, apabila kita berhadapan dengan Allah, berhadapan dengan masalah-masalah dalam hidup, kita tidak boleh kibar bendera kerana itu dianggap sebagai satu kekalahan. Itu ditafsir oleh ustaz-ustaz tertentu. Mereka berkata bahawa seorang Islam perlu berdoa, mengangkat tangan begitu. Itu adalah pandangan mereka, tafsiran mereka. Kerana mereka sekarang berada dalam kerajaan. Kalau dulu mereka ada dalam pihak pembangkang, sudah tentu kibar bendera begini akan dianggap sebagai harus. Kalau kita lihat kepada apa yang mereka lakukan pada masa lalu. Tapi yang paling menyedihkan, ada juga yang kata haram. Seolah-olah mereka itu adalah nabi, seolah mereka itu adalah Tuhan. Ini yang saya masalah. Dan kita sebagai umat Islam harus sedar bahawa yang mengharam itu hanya Allah dan Rasulnya sahaja. Hukum haram, hukum mengharam sesuatu, hukum menghalal sesuatu itu jelas di dalam Quran, iaitu adalah menjadi hak Allah dan hak Nabi. Dan para ulama hanya apabila menyebut haram adalah merujuk kepada hukum Allah dan hukum Nabi yang jelas, bukan yang tidak jelas. Tapi soal kibar bendera, tak ada benda perkara itu. Dengan itu adalah dianggap perkara yang tidak bagus sama sekali. Kita mengguna agama dalam isu politik seperti ini. Dan kebetulannya orang yang berkata begitu, saya kenal mereka dan saya tahu apa mereka lakukan waktu mereka belajar di Kairah, di Azhar dulu. Sebab saya waktu itu merupakan wartawan di sana. Jadi kita tahu cara hidup mereka, macam mana tahap pengajian mereka. Jadi kita tahu semua. Jadi tak berasa pelik lah. Kalaulah terburu-buru sangat untuk nak menggunakan agama dengan cara ini. Dengan cara mengatakan hukum ikut rasa hati, ikut perasaan. Ya, bagi saya
jangan lihat dari segi politik, ya. Lihat dari segi mau kepada bantuan. Orang yang mengangkat bendera putih, letak bendera putih di depan rumah atau di mana-mana sahaja adalah perkara bagus supaya dapat memberitahu kepada orang yang nak bantu. Tak kiralah yang mau bantu mereka siapa, tak kira. Daripada kalangan orang politik, pihak kerajaan sendiri yang ada peruntukan. Kalau sudah lihat ada bendera putih di depan rumah atau di mana kedai mana kan, bolehlah pergi tanya mereka, memberitahu mereka. Jangan lihat dari segi politik. Jangan lihat dari segi politik. Tapi lihat bahawa memang orang yang mengangkat bendera putih dalam keadaan sekarang. Saya tidak tahu siapa yang mula mengguna taktik begini. Tapi boleh diberi kepada mereka, mudah kepada mereka. Dan salah satu cara lagi iaitu dengan mengumumkan bahawa mereka perlu bantuan di internet. Kami di sini di Thailand ini bukan soal COVID, tapi soal kalaulah seseorang itu memang dalam keadaan miskin dan ada orang yang buat posting kemiskinan mereka dalam internet dan orang akan bantu mereka. Dan duit yang mereka dapat pun bukan sedikit, bukan puluhan ribu, bukan ratusan ribu, sampai beberapa juta. Ada pelajar yang tidak ada duit untuk nak buat belajar kedoktoran, perubatan. Dan buat posting memberitahu gitu gini. Dan ada orang simpati. Ini juga macam angkat bendera. Dapat duit daripada orang ramai. Dan apabila sudah mencukupi, orang yang mendapat bantuan itu, dia mengisytiharkan diri bahawa sudah cukup. Dia tidak nak lagi sedekah ataupun bantuan daripada orang ramai. Ini tidak masalah. Tetapi bukan semua orang boleh menggunakan internet, boleh menggunakan Facebook, boleh menggunakan YouTube. Atau mungkin ramai tidak tergamak untuk buat berdemikian. Untuk nak memberitahu kedudukan dirinya. Di sini pun macam tu. Ada yang tidak setuju. Salah satu cerita, ada seorang budak umur 7 tahun, budak perempuan 7 tahun. Dia tidak makan nasi 3 hari. Bukan tidak makan nasi dengan kicap sudah 3 hari. Dan dia menggunakan telefon bapaknya, mengisytiharkan dalam Facebook, memberitahu bahawa bapaknya sakit dan tidak bekerja sudah beberapa lama sejak COVID ini. Kemudian dia sekarang sudah makan nasi dengan kicap selama 3 hari. Begitu sahaja. Masyarakat berduyun-duyun kerana budak itu memberitahu juga tempat tinggalnya gitu. Masyarakat jiran saja tolong bawa makanan, beras, ikan, apa macam-macam bawa. Kemudian bapaknya menyedari, apabila bapak sedar bahawa anaknya buat perkara itu, bapak juga minta maaf kerana dia tidak sedar. Dia memang tidak berhajat, tidak mau bantuan macam itu sebab masih gagah, masih kuat. Tapi sekarang hanya aksiden kecil, tapi boleh duduk. Dan mereka boleh, dia masih boleh bekerja. Dan ini adalah satu perkara yang baik. Jadi bapa tidak nak bantuan orang lain macam tu. Dan bagi gini juga, bagi yang angkat bendera begini, dengan cara mengangkat bendera, adalah sebagai tanda bahawa mereka tiada. Bagi orang yang mampu, ada kemampuan, boleh bersedekah. Jadilah kamu tangan atas pada waktu ini. Boleh bagi duit kepada mereka, boleh bagi makanan kepada mereka, di mana saja. Siapa yang kita tahu bahawa mereka angkat bendera, yang lihat dari sudut politik, tapi lihat bahawa mereka itu berhajat, kita boleh bagi makanan. Jangan tunggu kerajaan nak tolong. Tetapi anda sendiri harus berusaha untuk membantu, kerana orang Islam sekiranya kalaulah kamu ada kemampuan, kamu ada duit, kamu orang yang berada kaya, kalau jiran kamu lapar adalah berdosa, kamu akan masuk neraka. Itu kita harus tahu. Ini dalam Islam begitu. Dengan itu kita harus membantu. Take careful. Tolong menolong di antara satu sama lain adalah perkara yang dipandang berat
pandang perlu di dalam Islam. Jadi orang yang mengangkat bendera adalah bukan orang mengalah, tapi di dalam konteks ini bukan soal perang di sini, tetapi soal kehajatan. Mereka perlu kepada bantuan, dan kita masyarakat jangan saja melihat bahawa kerajaan itu bertanggungjawab. Kita nak mengguna perkara ini untuk nak bantah kerajaan, untuk menentang kerajaan, untuk tak. Tapi kita sendiri, siapa saja dalam masyarakat, ramai di kalangan mereka yang ada duit, boleh bantu. Kenapa? Kalau dalam konteks Malaysia, kenapa kamu tolong orang Kamboja? Kenapa kamu beri bantuan orang kat Thailand ini pun? Ada ramai yang datang. Kenapa pergi bawa ke Palestin? Sedangkan orang Malaysia sendiri ramai yang berhajat di merata pelosok negeri di Malaysia, yang mereka perlu bukan saja angkat bendera putih, tapi juga angkat apa saja bendera yang menunjukkan bahawa mereka memang berhajat, memang perlu. Itu adalah lebih penting dan lebih utama lagi berbanding nak bantu bangsa-bangsa lain di luar. Ya, itu makna saya bercakap ini bukan soal politik, soal kemanusiaan, soal Islam, soal agama, dari segi sudut agama. Saya tidak lihat dari segi politik, bukanlah berarti saya menyokong kerajaan atau menentang kerajaan, tak. Tapi beri pandangan dari sudut logik. Dari sudut logik kita pasti berlaku adil dalam perkara ini. Okey, sekarang ini saja. Semangat pagi pada hari ini saya memberi semangat dari sudut yang berbeza. Hari ini bercakap tentang bendera putih yang kini sudah menjadi isu di Malaysia. Ada ustaz-ustaz yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tak betul itu. Sepatutnya manusia itu, orang Islam pasti mengangkat tangan, bukan angkat bendera. Okeylah, itu pandangan dia, tapi kita jangan mempolitikkan. Dan apabila ada, ini saya nak bagi tahu semua dalam semangat pagi kali ini, apabila ada golongan agama berpolitik mengeluarkan pandangan, anda harus berhati-hati kerana mereka ada kepentingan, ada udang di sebalik batu. Sejak saya menjadi wartawan, saya pernah terlibat dalam menulis banyak isu-isu politik dan kumpulan-kumpulan politik, khusus yang melibatkan golongan agama. Saya mendapati mereka memang teruk dalam memperalatkan agama, tak kiralah di kalangan pembangkang ataupun di kalangan kerajaan. Golongan agama dalam kerajaan, golongan agama dalam pembangkang adalah sama. Di Malaysia dan di mana negara pun adalah sama. Sekian, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.